kita sekarang berada, kalau tengok depan ni, di lokasi Sa'i. Sa'i kan. Dulu Sa'i tak ada bangunan ni. Sa'i tu zaman 60-an, 50-an dulu, dia hanya ada pasir je, batu je, berdebu je. Jadi dia ada nampak bukit ke bukit tu nampak lah. Orang jalan, orang berlari. Dan tepi ni tu ada jual-jual macam-macam kan. Sekarang dah tak ada dah. Dia dah robohkan. Jadi tempat Sa'i ni betul dalam kawasan ni. Jadi sampah tu sebelah sana dan Marwah di sana lah. Maksudnya kita Sa'i, kita tak nampak kat luar ni. Hari kita nampak lokasi Sa'i kawasan ni. Okay. Hak ni ingat tak kejadian train yang ramai mati tu? Waktu tu angin kuat. Bila angin kuat dia jatuh, ramai orang Malaysia mati masa tu. Orang Thailand, Malaysia, Singapura ramai lah masa tu kan. Jadi train ni dia tak kuat sangat. Kalau angin ni kena duduk jauh-jauh sikit lah. Risau juga kan. Betul. Dia mati dekat dalam masjid, dalam masjid. Okey. Jadi kita dah sampai kat lokasi ni di tempat Marwah Safa Sa'i, iaitu Safa dan Marwah. Okey. Di hujung sana ada satu pintu, nama dia pintu Babu Salam. Okey. Dan cuba tengok di hujung sana, iaitu tempat kelahiran Nabi, Maulid Nabi. Tempat Maulid Nabi kan dekat library tu. Dia kita pergi ke sana lah. Okey. Dan perasan tak yang tempat bilik air yang kita pergi tu, itu rumah Abu Jahal. Bilik air? Rumah Abu Jahal. Toilet ni? Toilet tu yang tengah-tengah tu. Dekat toilet tu. Abu Jahal. Toilet? Toilet situ. Itu rumah Abu Jahal lah. So tak ada masalah. Isunya ramai yang kata rumah Nabi bukan isu. Bukan. Rumah Nabi iaitu di belakang, di kawasan dengan kawasan Maulid Nabi SAW. Dan di depan itu berhadapan dengan pintu masuk Marwah tu. Ada lagi rumah di situ, nama rumah Abu Sufyan. Rumah Abu Sufyan yang masuk Islam. Setelah menentang Nabi, Abu Sufyan masuk ke dalam Islam, itulah rumahnya di situ. Jadi nak ceritakan cerita ialah kita tengok lokasi yang mana sewaktu zaman Nabi SAW dalam keadaan apa? Dalam keadaan Nabi SAW masa tu dalam tertekan. Sebab apa tertekan? Sebab Nabi ni membawa agama Islam. Dan sewaktu orang Quraisy pun dalam keadaan mereka menekan Nabi SAW. Dan sewaktu itulah Jabal Abi Qubays ni dari tempat mereka berkumpul. Mereka berkumpul dan berbincang apa benda yang tekanan yang diberikan oleh Nabi SAW. Jadi sewaktu itu, kalau kita lihat Nabi SAW dalam keadaan tertekan, Nabi berhijrah ke mana? Nabi berhijrah dulu ke kawasan yang lapang yang ingin Nabi nak beruzlah, iaitu di Jabal Nur. Kat mana Jabal Nur? Di Gua Hira. Jabal Nur iaitu di Gua Hira. Bukit yang bercahaya, Jabal Nur. Dan di situlah tempat Nabi beruzlah dan Nabi meminta pertolongan Allah Ta'ala. Dan di situ juga lah tempat Nabi menerima wahyu yang pertama. Okay, lima utama. Dan dalam keadaan itu Jibril datang bertemu dengan Nabi, sehinggalah Nabi sebut ma'ana biqari, aku tidak tahu membaca. Sampai 3 kali ma'ana biqari, aku tidak tahu membaca, sehinggalah Nabi SAW dapat membaca surah apa? Iqra. Surah Iqra kan. Dan terkeluar daripada mulut Nabi. Sebab apa? Nabi ni dia tak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Tetapi dengan mukjizat yang ada pada Nabi SAW itu, dia dah keluar daripada Nabi itu. Dalam keadaan itulah Nabi SAW, bukit itu telah menjadi cahaya, dinamakan sebagai Jabal Nur, bercahaya daripada mulut Nabi keluar surah yang pertama yang diturunkan kepada Nabi SAW. Jadi Nabi beruzlah di situ, Nabi berehat di situ. Dalam keadaan itu Siti Khadijah di rumah Nabi memberi makan kepada Nabi, dan anak Nabi pun pergi makan pada Nabi. Dan sewaktu itu dalam keadaan Nabi keluar je, Nabi berlari ke rumah ni. Berlari ke rumah ke rumah Nabi SAW dalam keadaan Nabi takut. Macam kita lah. Orang kita tak kenal sesiapa, tiba-tiba datang. Malaikat datang bertemu. Dan kadang-kadang itu, setelah itu Nabi berlari keluar dan menuju ke rumah Khadijah, iaitu rumah Nabi SAW. Dalam keadaan apa? Nabi takut dan Nabi minta Siti Khadijah bagi tahu pada Khadijah, zambiluni ya Khadijah, zambiluni ya Khadijah, selimut ke aku wahai Khadijah, selimut ke aku wahai Khadijah. Dalam keadaan dia nak berselimut itu, dia tak kata apa-apa pun. Siti Khadijah terus selimut saja Nabi SAW. Nak bagi tahu apa? Kita jadi isteri ni, kalau jadi isteri kan, kalau suami kita balik, jangan terus bagi dia tenang dulu. Ini tiba-tiba dah bagi peluru dah. Habis kesian suami tu. Okey? Jadi
isteri Nabi Siti Khadijah ni dia faham. Nabi suruh berselimut dia. Nabi dia tak kata apa-apa pun. Dia tak kata kenapa kau jadi macam ni. Mesti ada sebab ni. Tak ada. Terima kasih. Mesti ada sebab ni. Tak ada. Nak menunjukkan ialah Siti Khadijah dia ikut je kata Nabi SAW. Zambiluni, selimutkan aku. Dan dia diselimutkan. Lepas diselimutkan oleh Khadijah, dalam kata itu Nabi tidur. Dan setelah itu Nabi bangun, barulah diceritakan apa yang berlaku. Maksudnya nak tenangkan suami ni kena macam tu. Bagi dia rehat dulu, bagi dia apa dulu kan. Ketenangan dulu, mungkin dia penat balik kerja ke apa ke. Lepas tu baru dia akan meluahkan perasaan kepada isteri dia. Barulah dia ceritakan apa yang berlaku sepanjang Nabi berada di Jabal Nur tersebut, iaitu di Gua Hira. Dan barulah masa tu dalam keadaan dia ceritalah daripada apa pengalaman yang ada kat situ, barulah dia tahu apa yang berlaku pada sahabat, apa yang berlaku pada Nabi SAW. Jadi itulah berkenaan tempat Nabi berhijrah, dan bukit ini menjadi saksi tempat pertemuan Quraisy. Untuk menjadi pertemuan Quraisy, dan dalam keadaan itulah orang-orang Quraisy mereka berkumpul dan mereka nak tahu apa nak beri tekanan kepada Nabi. Yang pertama dia beri tekanan apa? Ekonomi. Waktu itu Quraisy main peranan pada ekonomi. Dia tak nak bagi salurkan makanan kepada orang Islam. Sampai ke tahap tu sekali. Tak nak bagi makanan orang Islam. Dan yang kedua, mereka tak bagi antara mereka tu berkahwin. Jadi masalah akan banyak berlaku. Sebab apa? Sebab bila kontrol ekonomi oleh Quraisy akan menyebabkan orang Islam susah mendapatkan makanan. Bila tekanan itu berlaku kepada Nabi SAW, dan Nabi berdoa supaya benda ini tidak berlaku berpanjangan. Bila berlaku keadaan yang seperti itu rupa. Yang menunjukkan dalam keadaan tu, bila berkumpul di Jabal Quraisy tu, tempat di mana Abu Sufyan tu antara orang yang sangat kuat menentang Nabi. Abu Sufyan orang yang menentang kuat Nabi, dan akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam. Itu ada kelebihan pada Abu Sufyan tersebut. Okay. Dan lokasi ini kita tengok orang Arab dia kenapa dia menghina banyak rumah-rumah Nabi, bukan banyak masa zaman Nabi tu, kenapa rumah-rumah Nabi ataupun rumah sahabat yang tidak dikekalkan? Kenapa? Siapa boleh beritahu? Kenapa dia tidak kekalkan? Kalau kita kat Malaysia, rumah Piramli kan, rumah Piramli kita kekalkan cantik betul tak? Tapi kat sini kenapa tak dikekalkan rumah-rumah para sahabat? Okey, jom kita jalan sikit. Apa? Okey, kita sambung kat depan. Dah halau dah. Dia sekejap. Marah dia tertutup sikit. Ni saya tak buat pembuat, tak buat menu. Tak lagi. Okey. Boleh deh. Okey, jadi kenapa masa zaman Nabi banyak rumah para sahabat, rumah Nabi dan sebagainya sehingga sampai sekarang tidak dikekalkan? Kenapa? Kerana orang-orang akhir zaman ni mereka bukan ambil benda itu kebaikan, tapi dia ambil ibrah apa yang ada pada rumah tersebut. Jadi kita orang Islam tak boleh buat begitulah. Tak boleh kita ambil sesuatu benda yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi mereka tak ambil mujizat ke, nak ambil keberkatan ke kepada benda itu. Benda itu dielakkan. Bukan kerana mereka tidak sayang kepada peralatan rumah Nabi. Sebab Nabi beritahu apa? Setelah aku mati, aku akan tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Itu yang Nabi tinggalkan. Dua tu saja yang kekal buat selama-lamanya. Jadi Nabi tak bagi tahu yang aku kekal buat selama-lamanya, hendaklah kamu cari barang aku, mencari pakaian aku, mencari rambut aku, mencari kuku aku. Tak. Benda tu semua tidak diajarkan untuk kita mencari pada akhir zaman. Tapi yang ditinggalkan itu Al-Quran dan Sunnah, kamu pegang sebenar-benarnya dan itu jadi amalan kamu sehingga kita mati. Jadi itu antara kenapa sebab mereka tak kekalkan. Jadi kita jangan dengar ada orang kata, orang Saudi tak suka dengan Nabi lah, sanggup mereka musnahkan benda-benda. Tak ada. Okey? Jom, bismillah. Sampai Nabi kita berjalan.